Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mulia ini. Dengan izin Allah, maka kita dapat menyambung siaran live baca sejarah kita pada malam ni. Pada malam yang lepas, minggu yang lepas tu kita cuti satu minggu, kerana pada minggu tu kita ada satu majlis lagi yang lebih besar, iaitu majlis peringatan, majlis mengingati satu peristiwa yang berlaku pada zaman kita ni dah, iaitu peristiwa Tabah dah. Jadi maka malam yang lepas tu banyaklah orang-orang buat arwah, buat tahlil untuk hadiah amalan-amalan kita duk baca tu kepada yang sudah meninggal akibat daripada peristiwa di Tabah, yang mana orang mati berpuluh-puluh orang, dekat dengan ratus, dan hilang pun ramai dah. Maka alhamdulillah pada malam ni kita menyambung sejarah kita malam ni, sakut paut dengan satu cerita, satu hal yang mana ramai juga peminat kita ataupun siapa sajalah yang duk ikuti, bakal duk tanya dah, ramai orang juga duk tanya, kata lain pada raja pada zaman kerajaan tani kita zaman dulu ni dia, siapa lagi duduk tepi-tepi raja. Biasanya kita orang tani ni duk kena dengan kalimah hulu balai. Kita panggil hulu balai. Itu cara umum. Hulu balai raja. Ada orang yang sebut kita ni bakal hulu balai. Hulu balai. Hulu balai tu satu kalimah umum. Satu kalimah umum, satu kalimah luah-luah lah orang panggil. Kalimah hulu balai tu iaitu kepala askar lah, mudah kata hulu balai tu kepala askar, kepala tentera hak Raja Melayu, orang panggil hulu balai. Jadi hulu balai ni dia banyak zaman raja tu dia tu, zaman raja tu dia tu, ataupun raja-raja daerah pun dia ada hulu balai. Bukan sekadar kata raja Taning sajalah ada hulu balai. Raja-raja lain lagi, raja-raja daerah ada 42 kota raja dalam seluruh Taning tu pun dia ada hulu balai di negeri daerah masing-masing. Maka dia ada hulu balai Raja Sai, hulu balai Raja Remeh, hulu balai Raja Legeh, hulu balai Raja Jamu, hulu balai Raja Jala, hulu balai Raja Nocik, hulu balai Raja mana-mana pun ada lah zaman dulu tu, banyak. Sebab bawa ada raja, dia kena ada hulu balai untuk jaga negeri, untuk jaga raja, gitulah. Maka pada malam ni kita nak penjelasan, kita nak bercerah lagi kata Taning kita ni dalam masa 300 tahun ni duk jadi kerajaan, 200 tahun lebih duk jadi kerajaan Daulah Taning dan negeri bebas ni, yang mana pusat dia duduk di Gresik ni. Dia cara mengetah tu kita biasa baca dah, dan saya biasa cerita dah sakut dengan sistem pemerintahan. Rabuk pok krong. Cara mengetah Taning tu yang mana ada beberapa ulama dulu, yang mana ada beberapa orang besar-besar zaman dulu lagi dia tanah sikit sebanyak, kita ambil mari capu-capu tu tubik dah lah. Orang panggil konun pemerintahan empat berlapis kerajaan Melayu Taning tu. Hak kata ada
ada bab sultan, bab pembesar negeri, bab pembesar daerah ataupun raja daerah dan juga bab pemulu. Dan setiap bab-bab ni ia ada berapa perkara ia pula. Seperti bab sultan dia ada 9 perkara. Hak besar-besar. Tu baru tambah pula belakangnya pula jadi 2 jadi 11. Maka lagu tulah Ratat Tamanun Maktera une-une meretah negeri. Yang mana une-une yang meretah negeri Taning pada masa dulu ni berdasar kepada syariah Islam. Hak ni sudah jelas kata Taning zaman dulu sudah laksana syariah Islam, meretah dengan cara Islam. Tetapi Islam pada masa tu Islam sekadar kata tahap pahami orang pada masa tu lah. Setengah orang ni buat banding dengan hari ni tak boleh. Dengan kerana Islam mari sampai Taning ni akidah. Kalau kita banding dengan bangsa-bangsa lain yang jadi Islam ramai di dunia learning ni, orang Taning ni ataupun orang Melayu juga ni sudah terima Islam. Walaupun orang Islam tu mari di tanah Taning, mari di tanah Melayu ni sangat lama dah. Dah hak tu orang panggil orang Islam siapa kita. Tetapi kerajaan Islam yang mana kerajaan Raja Melayu ni jadi Islam ni dia baru mula pada abad yang ke-9. Apatah lagi Taning kita ni tahun 1484 kita semua ya. Hingga tahun 1500 baru istihar Kerajaan Melayu Islam Patani. Kita ni Tuhan wi hidayah kita jadi orang Islam ni. Kalau kira bangsa-bangsa lain dekat-dekat dengan kita ni orang Siam, orang Sia dah. Orang Burma, orang Cina, orang Laos, orang Kemboja ni kebanyakan bangsa-bangsa ni bukan majoriti. Bukan bangsa Islam panggil lah. Walaupun orang Burma pun ada Islam, orang Sia pun ada Islam, orang Kemboja pun ada Islam, tapi bukan kebanyakan puak dia, bakar dia tu Islam. Tapi apabila mari sebut Melayu kita ni, umumnya ataupun boleh kata semuanya orang Melayu tu di hidayah Islam. Hak tu hak istimewa bagi kita orang bangsa Islam. Kalau kita kecek sudut agama lah, iaitu Tuhan ni saya buat kita bangsa kita ni jadi bangsa Islam. Habis itulah Taning kita pun istihar kata Taning kita ni adalah kerajaan Melayu Islam pada tahun 1500. Mari sampai hari ni 564 tahun dah. Ya tak? Lah ni tahun 2021. Kita kira lah. Kerajaan Islam tahun 1500. 521 tahun. Dah. Gitulah. Tapi Islam 564 dah mah kita. Mula raja masuk Islam, Sultan Ismail Shah kata jadi penyakit kulit tu. Syekh Syahid atuk pasai pubat dia tu. Hak tu 564 tahun dah. Tapi di era 40 tahun tu dia baru duk proses sebab kita baru masuk Islam, kita gambar mudah-mudah. Kita gambar mudah-mudah kita pergi dakwah kampung Sia, suti kampung ataupun kampung orang bukan Islam suti kampung. Dakwah dia terima ucap 2 kalimah syahadah. Kau tu dia baru duk belajar lah. Semaya lagu mana, puasa lagu mana. Dia bukan sore-sore. Kalau sore masuk Islam tu kita jam mudah. Tapi hak ni suti negeri dia masuk Islam ni dia payah. Nak hajar kena sungguh Islam. Maka Islam ni baru istihar kata jadi asah bagi negeri kita Taning zaman dulu ni pada tahun 1500 saja. Tu. Pada masa tu kalau kita tengok kerajaan Islam dunia pada masa tu zaman tengah-tengah Utsmaniyah Turki. Sedangkan kerajaan Islam tu sudah dekat dengan 1000 tahun dah kalau hundur sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab belum Utsmaniyah, Abbasiyah. Sebelum Abbasiyah, Umayyah. Belum Umayyah, Khulafa' Ar-Rasyidin. Baru pergi kepada zaman Rasulullah di Madinah. Kalau kita tengok kok, era tu makan masa kakak 1000 tahun lah sampai ke Rasulullah tu. Taning kita ni baru terima Islamnya, baru jadi kerajaan Islamnya pada tahun 1500.
kosong-kosong. Tu saja. Kalau kita tengok gak dengan kalau banding dengan orang Hindi, Urdu, Pakistan, India deh. Orang Timur Tengah, orang Parisi, orang Berber, orang Tatar, orang Arab, orang Turki, orang ataupun bangsa lain kat sekitar Timur Tengah tu sudah Islam lama dah, berkorong-korong dah. Ratus tahun dah dia mau terima Islam. Pada masa tu pak kita ni, tok nenek kita ni duk semua tok kong, semua berala lagi. Tak seka-seka kalau kita tengok dengan logik ni. Tanah bumi kita ni walaupun takut dengan Mekah. Tapi sebenarnya kalau jalan darat ni orang tak boleh mari tanah Melayu zaman dulu. Wak emo orang Arab ke, wak emo orang putih ke, wak emo orang India pun tak boleh nak berjalan kaki mari sampai ke tanah Melayu dengan kerana jauh. Terlalu jauh dan juga terlalu susah orang tak berjalan kaki. Maka nak mari tanah Melayu boleh ni kena mari melalui jalan laut. Jalan laut ni mari kapal layar. Kapal layar ni tak ada pakai enjin, pakai minyak sepah gini, tak ada pakai api, pakai gas, pakai batu bara apa dak. Tak ada pakai hawa air dak. Mari dengan angin. Kapal besar, akik dia, akik kan dia, bahasa dia mengira sampau tu. Lepas tu tiup dengan angin. Ni kena pakai ilmu lah, ilmu falak, tengok bintang atas langit. Lepas tu ilmu falak sakut dengan monsun, sakut dengan musim bah, musim terkujuh, musim gapo saja sakut dengan laut tu kena pandai lah ilmu tu. Untuk nak boleh belayar mari dengan selamat mari kat laut tu sapatan ni kita. Ning hidayah besar kita kena syukur yang mana Allah Taala pilihkan kita orang bangsa Melayu jadi Islam. Kalulah kita ni tak pilih untuk jadi bangsa yang beragama Islam ramai ni, maka hari ni boleh jadi kita ni duk beramak babi kuliah hutan, duk bakal makan arak, duk berzina, duk tak ada asah lah kalau bukan Islam dah kata. Ni kita kena syukur besar-besar ni. Kata Allah Ta'ala pilih kita bangsa Melayu jadi bangsa Islam. Kita tak ada kecek kata manusia. Kalau manusia ni, semua manusia ni mulia belaka. Tuhan buat manusia bangsa mana-mana di dunia ni sama saja tujuannya untuk lita'arafu, kenal mengenal. Tetapi dia beza pula di antara manusia ni melalui akidah dalam hati. Dia beza di Islam ke bukan Islam. Sama-sama manusia kita hormat, kita bersaing, kita jaga dia, masing-masing bantu-membantu sesama manusia. Tapi kalau bab agama, kita kena pilih orang Islam dulu. Sebab akidah ni tak sama dah. Kita bagi agama Islam ni, Islam hajar biasa lain, sama Islam. Hubungan di antara Islam dengan orang Muslim dengan Muslim dan juga hubungan Muslim dengan orang non-Muslim tu beza. Kita bersaing sama je. Tapi kalau sama Islam ni ada bab lain lagi. Contoh bab zakat, bab gerber, daging tak boleh wi kat orang kafir, kena makan sama Islam. Saing-saing nak saing dengan siapa pun, ya ada cara. Maka kalau kita kena asas sungguhnya, jadi kita tu tak peling lah. Jadi kita ni tak semabur dengan kata kok mana ni kita dengan orang Sia, kita dengan orang Cina, kita dengan orang Bukit Islam, lagu tahap lagu mana. Maka klik tengok kepada dasar tu lah, Islam ajar lagu mana. Zaman Nabi, zaman Rasulullah duduk di Madinah tu pun orang Bukit Islam pun ada orang Yahudi. Kalau dia baik, kita bersaing. Kalau dia jahat dengan kita kena ada cara pesan Islam lah, kena buat lagu mana. Habis itulah mula-mula tu baik orang Yahudi dengan Islam di Madinah. Tiba-tiba nak makan Nabi, buat kena Nabi, buat ilmu sihir ke Nabi, nak buh racun Nabi. Akhirnya Nabi ni terpaksa kena halau fok Bani Nadir konukok Quraizah tu, fok Yahudi di Madinah tu kena halau tu baik sebab demo ni bahaya. Tu tahap tu lah. Kita Islam duk di tani pun supaya jangan duk penting, jangan duk kepentingan kepada orang Bukit Islam belum lebih pada kita sama Islam. Kalau kita kecil orang Melayu lah kita kata, sebab Melayu Islam tu nak jadi hak tular dah. Walaupun makna lain-lain, Islam agama, Melayu tu bangsa. Ni kita kalau dengan orang Bukit dengan sama Melayu ni kan nak berdebat, nak bergomo, nak bergocoh. Kalau dengan orang Bukit Melayu, Bukit Islam Allah baiklah, jemur jinak apa kaki.
Cuba kira sikit situ dah. Semoga kita ni duduk dalam asas yang betul. Maka pada malam ni betul lah. Betul lah bawa molek dengan lo ni pupai kok batas pun banyak. Oh bakal turun lah weh. Botol. Semacik botol lah. Ayuk botol lah apa saja. Alhamdulillah. Kita tengok orang Melayu kita ni bakal turun. Lepas tu saya nampak kelar ni pun dah kok batas majak taning suk sampai ke betong ni. Kelar-kelar ni bakal sokok belakang ke banyak ke. Jadi alhamdulillah lah. Jadi kelar-kelar tu baik pakai sokok dan juga ada akor jawi sekali dengan akor sia. Ni alhamdulillah bermaknanya kita ni masyarakat Taning ni menghadapi pemimpin yang baguslah kalau kita. Zaman dulu pemimpin bagus dah. Tapi semakin hari semakin baguslah kita kena cari pemimpin hok komolek. Dengan kerana orang tani kita ni duk susah lama. Duk boleh hasil le ke, duk boleh faedah dengan ada pemimpin Melayu kita setara mana dah dulu. Tak ada boleh tupai apa orang panggil. Lah ni kena wiko boleh tupai lah. Jadi hak nak turun nebel ke, nak turun botol, nak turun nayuk ke apa pun bukan jangan duk meting untuk diri. Kata kita nak kedebel, kita nak boleh duit gaji banyak. Jadi kita jadi pemimpin tu nantilah kita mati tu ia akan soal orang jadi pemimpin tu. Wak emotok email pimpinan agama, wak emotok nebel ataupun oboto jadi pimpinan masyarakat sebab orang kampung pilih. Orang kampung pilih ni kita nak jadi wakil bukan benda main-main. Bukan benda tamada deh. Kita nak bawa orang ni tu akan soal kata kita bawa makmum tu lagu mana orang jadi pemimpin. Maka usahakanlah kita tu jadi pemimpin yang baik, yang bagus. Lepas tu peduli rakyat bukan sekadar kata rakyat ni boleh makan, boleh minum, hidup senang, boleh buat benar, boleh motong duit masuk kocek saja dak. Kalau rakyat ni derita, rakyat ni sakit, rakyat ni susah, kita kena tolong. Ni buat rakyat susah sakit sikit ada kes-kes keamanan hal lagi berat jadi pemimpin. Kok mana tak leh lah. Bukan patana pokpong kumkrong buat digokara tu kena kijau belaka tu pemimpin. Lagu mananya rakyat duk jadi, rakyat duk susah apa kita pergi tolong. Rakyat butuh apa kita pergi memenuhi. Rakyat duk sakit mana kita pergi pubat. Tu pemimpin. Maka juga kita orang kampung biasa hak nanti nak pilih ni pun kita pilihlah kita wasa kata orang yang lebih baik bagi kita. Jangan pilih dikata siapa duit paling banyak kita ambil dia tu. Jangan nampak ke duit sangat hingga kita lakah kebaikan orang. Dia moto yo ni baik suk dah ni, pas yo duit banyak. Banyak suk pada orang lain. Tu walau alam kita kira ambil sendiri. Tapi yang saya nak mengajak kepada kita semuanya hanya pilihlah orang yang baik ni, maknanya orang baik untuk nak bawa kita. Jangan duk mikir biasanya dulu. Biasanya kata boleh biar-biar pun supaya A B C D sampai Z alif sampai ya, biar-biar jadi pun supaya. Kita tak supa tu, kita kata supa tu wak orang duk jadi supa dulu tu pemimpin. Kalau tak sikit kata kena orang lagu ni mudah. Cari orang hak mudah sikit nak cara hatarika ni. Cari orang hak mudah sikit hasmaya be masjid ni. Cari orang hak mudah sikit untuk tolong rakyat, piye derita, piye jadi mangsa apa lagu ni. Tu baru senang. Pak kita baru duk tepik lek belakang tu. Dia mau tak tolong apa. Puak tok-tok pada apa. Pada kita pilih hak pasal mana. Jadi kita pilihlah hak itu sikit. Malam ni bukan kata mengepek. Tetapi lumrah manusia hak ada otak yang molek ni dia kena pilih apa saja hak molek masuk dengan dia. Kita nak cari orang nikah kahwin, kita cari orang molek. Kita nak buat rumah mana, cari tanah bumi yang molek. Kita nak kerja apa, cari kerja yang halal. Nak makan apa, cari benda yang zat, yang sah dengan agama. Pemimpin pun supaya kita nak cari hak molek juga lah menjadi pemimpin, nak bimbing kita ni. Maka malam ni kecek banyak bab pemimpin ni sebab kita nak kecek tajuk bendahara. Bendahara ni orang yang pimpin tanding zaman dulu. Dia sebenarnya dia bukan diraja sangat. Raja ni dia keramat di atas dasar kata dia ni baka raja, darah raja, keturunan raja. Maka dia kedebes itulah raja tu.
Kedebel di mana? Kedebel di adat masyarakat tu yalah. Kita dah sekecik agama lah hak kedebel ni. Tak ada pihak kedebel agama dah. Semua boleh maya sah depan belaka. Mung anak siapa, mung duit tak ada, mung hina ketara mana pun, asalkan mung ni manusia yang merdeka, mung boleh maya depan belaka. Hamba boleh maya depan. Dan depan ni, sah depan ni bukan kena wifak pakai baju tok. Fok bakar, fok jadi babo, fok dak. Kita orang ngaji tak ngaji pun kalau bak semaya di masjid barisan depan tu nak berebut duduk depan. Ni supa je. Kerana semua manusia ni mudah jadi khalifah di muka bumi belaka. Kita jangan mikir tau apa wik orang kita tak ada kuasa nak bimbing orang. Jangan. Islam tak ada ajar lagu tu. Islam iaitu kita orang Islam kena jadi pemimpin dunia. Maka taning kita ni duk nanti lama dah orang nak bimbing hok molek-molek. Duk lepas wi fok carian, wi lepas wi fok duk makan rangoh ke darah saja duk makan lama dah padai dah. Maka nak siapa hok milih ni pilihlah orang hok baik-baik. Klik mari kepada sejarah kita di Taning ni. Kita pun tahu dah kata zaman kerajaan Patani Darussalam daripada raja hok mula-mula yang pertama namanya Sultan Ismail Shah tu daripada tahun 1500 sampai ke raja yang ke-18. Raja yang ke-18 iaitu Sultan Muhammad II. Raja Taning ni dia ada raja serung turun, banyak bakar hok jadi raja duk nak gile-gile naik atas pihak kedebel pihak berkuasa lah. Dalam 18 orang ni kita nak royak wi orang sedang ikuti ni pada malam ni hok mana duk tengok sejarah kita pada malam ni kita kena faham kata orang hok naik jadi raja Taning, dia raja agung, raja besar hok di Gresik tu. Ni bukan raja hok daerah lah ni. Kita kena beza wi kena tu. Lah ni kita nak kecek hazame kerajaan Taning. Kalau sebut kerajaan Taning ni kita kena pergi ke Raja Gresik sebab dia raja agung. Raja Jamu, Raja Remeh, Raja Telubel, Raja Sai, Raja Jingo, Raja Sebel, Raja Teluk, Raja Nocik, dan Raja Legeh gapo ni main raja daerah. Raja daerah ni raja duk bawah sikit. Raja juga tapi raja mengetah kawasan daerah masing-masing. Jadi kawasan daerah masing-masing ni dia naik pergi ke raja besar. Raja besar ni raja agung, duk di Gresik. Dia raja besar panggil raja agung. Bahawa ni raja daerah. Maka raja agung ni nama dia dah kata agung. Maka dia jadi boh lah. Jadi ketua bagi raja lain-lain. Ni zaman 1500 sampai 1785. Apabila sampai 1785 dah Taning jatuh. Taning jatuh Taning daulah Taning pun tak ada sebab dirampah, direbut, diambil oleh Siyah. Jadi Siyah mari jajah pula Melayu. Jadi Siyah mari jajah Melayu ni. Lepas tu duk meretah dia belah pula jadi 7. Tu zaman 7 negeri tu. Zaman tu dah 7 negeri Nocik, Taning, Jamu, Telubel, Jala, Remeh, Legeh. Jadi 7 ni ada raja masing-masing lah. Tapi semua raja ni kawasan suku-suku dah lah. Tak ada duk wah dah. Tak ada duk wah raja Gresik dah. Mengetah kawasan masing-masing. Tapi kena bayar ke raja Siyah. Sebab duk bawah raja Siyah pula so lagi. Sebab ni zaman Taning jatuh. Apabila sebut atau tak zaman Taning jatuh ni, saya pun nak istihar lah sikit. Sebab hari ni tanggal 1 bulan 11. Maka ada 10 hari lagi. 10 hari lagi kita sampai tanggal 11. Tanggal 11 ni adalah hari yang sangat bersejarah bagi orang petani kita. Orang petani kita kalau tak kenal tanggal 11 bulan 11, Masya Allah sungguh. Kenal sejarah saja, tak kenal hari penting-penting dalam Islam. Islam kita kena kenal hari raya. Tak apalah kita nak beraya. Hari lain lagi, hari lahir Muhammad 12 Rabiul Awal. Hari Nabi wafat 12 Rabiul Awal, betul lah sama. Lepas tu hari lain lagi. Harinya hop sakut dengan sejarah Islam besar-besar. Hari pembukaan Baitul Maqdis. Harinya orang Taning orang
kerajaan-kerajaan Islam dulu. Khalifah Islam dulu buka Rom, buka Konstantinopel, pergi sampai ke Parisi ataupun buat Baitul Mal, hari yang mula-mula buat gapo himpunan gapo tu. Tu hari besar-besar dalam Islam tu gapo tu. Ni semoga kita nak menghargai pengorbanan ulama, sahabat, tabi'in, raja-raja Islam yang ada, dan juga ulama-ulama dulu yang berjasa kepada agama Islam ni. Lagu mana? Tahu mana? Kita kena tahu situ. Klik mari di petani kita tu pun lagu tu juga. Tanggal 11 bulan 11 orang panggil hari kejatuhan kedaulatan Patani, atau panggil hari tani jatuh. Maka pihak saya dan sekali dengan awak-awak kita ramai-ramai lagi ni, kita duk kata tanggal 11 ni kita nak buat satu majlis lah. Kita nak buat orang panggil Patani jatuh. Maksudnya kita nak hipo asalkan kita jadi anak petani, pada 11 bulan 11 tu kita nak buat kita nak buat arwah, kita nak buat tahlil, kita nak hadiah benda-benda kita baca amalan tu kepada orang-orang tani leluhur dulu, hak mati-mati dah, hak meninggal dulu dah, kita hadiah semua kepada orang tani kita. Dan kita tak lupa kepada Rasulullah kita. Kita duk dengarnya orang ada buat ke pondok, hadiah ke baba, makan lembu, jamu. Tapi ni kita nak buat tani. Ni kita pakat dah dengan orang Kedah. Jadi orang Melayu di Kedah ni ada satu grup yang nak buat Kedah. Sebab Kedah ni jatuh ke negeri yang jatuh ke Sia juga supaya ngap tanding. Pada tanggal 12 bulan 11. Jadi tani kita jatuh tanggal 11 bulan 11 tikas hari. Tapi tahun lain-lain. Tani tahun 1785. Kedah jatuh tahun 1831. Tikah banyak tahun juga tu. Jadi tani jatuh dulu. Maka tani kita dengan cara resmi jatuh pada bulan 11 bulan 11 tu, maka kita nak buat tu. Dan lepas pada ni kita semua kena ingat, mari siapa bulan 11 tanggal 11 kita kena buat arwah dah. Kita bakal mari hajat di masjid, baca kulhu je kan. Sungguh orang dia takut nak baca kulhu pun takut, nak sebut nama Tuhan pun takut. Nak buat kulhu pun takut. Teruk. Apa lagi dah nak beraninya. Maka kita nak bakal waktu lah majlis kita ni pun nak buat tahlil, buat arwah, mari hajat. Lepas tu hadiah kepada orang dulu. Tu ya sekadar dia. Kita bakal ikutilah kata kita nak buat di mana. Lepas tu kita live tu kita bakal tengoklah. Maka taning kita pula hak kata 18 orang raja meretah ni dia banyak bakar. Dia bagi pada 4 bakar besar-besar. Kalau raja yang pertama Sultan Ismail Shah sampai ke raja yang ke-9 iaitu Raja Kuning, Demoning ni adalah sebakar, keturunan yang sama. Ambil je Ismail Shah. Mari raja yang kedua kerajaan Petani namanya nama Sultan Muzaffar. Sultan Muzaffar tu anak Ismail. Mari pula raja yang ketiga namanya Sultan Mansur. Sultan Mansur Shah tu pun anak Ismail Shah. Mana tu dia menurung ke raja ni popok dia mati, anak hak sulung nak jadi raja, pohon ni mati, anak dia pula naik. Jadi kata Ismail Shah, Muzaffar, Mansur, Patik Siam, Bahdur, hak ni duk le kerabat keturunan belaka. Naik ke raja yang keempat Patik Siam, anak Muzaffar, raja kelima Sultan Bahdur, anak Mansur. Dua Patik Siam dengan Bahdur ni cucu Ismail Shah. Kalau kita bila bakar mudah-mudah. Lepas bila tu lah hijau, lepas hijau biru, lepas biru ungu. Raja betina 3 orang ni, tiga ni anak Mansur. Mansur anak Ismail Shah. Jadi kata raja hijau, raja biru, raja ungu, cucu Sultan Ismail Shah. Cucu payah intira tadi tu. Cucu raja mula-mula masuk Islam ada penyakit tu. Raja hijau biru ungu ni cucu buat tu. Lepas tu mari raja yang 9-nya Raja Kuning. Raja Kuning anak Raja Ungu. Bermaknanya Raja Kuning tu jadi cicit Sultan Ismail Shah. Tu bakar tulah. Jadi sebakar ni orang panggil keturunan Seri Wangsa. Sebab nama bakar dia tu nama bakar Seri Wangsa. Tu. Lepas pada Kuning mati. Kuning tinggal
letak jawatan tinggal negeri. Raja yang ke-10 nama Raja Bakar. Raja yang ke-11 Raja Mas Kelantan. Mari ke raja yang ke-12 Raja Mas Cayam. Jadi tiga-tiga ni fok keturunan Jemah. Keturunan Jemah. Fok korobat Jemah ni Jemah Kelantan. Mari jadi raja Petaning. Ni bakal Jemah pula mari duk tani jadi raja Petaning besar ni. Tiga. Lepas dari tu pula mari ke Raja Dewi. Ni bakal Kedah. Fak Kedah, keturunan Kedah naik pula Petaning. Lepas tu pula baru Sultan Bani Badar, Datuk Laksmana Dajjal, Along Junuh. Demo ni fak bakal asli Petaning. Keturunan Jerai pula. Fak Jerai pula naik jadi raja. Lepas tu sudah akhir sekalinya di Sultan Muhammad II, kerabat Kelantan. Hodok di dua rakok mayo di tendung kat tu dah. Gisuk situ. Maka supaya orang tewah nebel tewah tok meneh tu lah. Fok bakar ni lama-lama duduk pergi. Pergi bakar fok tak ada orang dah naik fok bakar lain pula. Fok lain pula. Gitulah, tapi mengetah nak krihat tula tu je. Dah. Maka dalam masa raja mengetah ni saya nak royak sikit dah. Pada zaman Seri Wangsa duk mengetah Petaning ni, orang hak kedebel sungguh. Orang hak ada kuasa sungguhnya fok-fok raja tu. Raja-raja tu hak kedebel sungguh. Tapi apabila habis Raja Kuning, dah jatuh dah Raja Kuning, maka mula di Raja Jemah naik tu. Dah hak bakal Kelantan, bakal Kedah, lepas tu bakal Petaning tempat lepas tu bakal Rakok tu naik ada raja. Masa ni raja-raja tak berapa keramat dah. Raja-raja Melayu ni tak berapa keramat dah raja Petaning. Dengan kerana kuasa-kuasa raja Melayu pok ni kau turun dah. Jadi duduk debel ke fok datuk-datuk. Jadi dah datuk-datuk pula duk tunjuk tangan dekat belakang raja. Fok-fok bendahara. Maka malam ni kita tengok bendahara orang mula-mula sampai akhir yang mana tercatat dalam kitab Petaning ni, lebih-lebih lagi kitab Hikayat Patani. Dia sebut kata ada siapa kata. Ulama dia sebut orang jadi kepala mufti Islam raja sore nama apa tak. Nanti minggu lain kita baca bab ulama pula hok jadi ulama besar di Petaning. Zaman dululah. Dah. Zaman belum Syekh Daud lagi lah. Zaman Syekh pakai Ali, zaman Tok Pobok tu. Zaman kesik, zaman Petaning jadi negeri tu dah. Bukan zaman bawah sia. Maka kita nak baca dulu mula-mula kata ada siapa ratik, lepas tu zaman mana, lepas tu kita mari cerah sore-sore. Pas sore-sore di rumah dia duduk di mana? Bakar dia ada dok gih gining. Lepas tu dia naik sebab apa, dia turun sebab apa. Dia jadi lama mana kita nak cerah malam ni. Dan insya-Allah kita kenal bakar-bakar bendahara pok hok mai kamang sungguh duk belakang raja di Petaning dah. Kalau kita tengok rojok ke ataupun data dah yang mana tercatat dalam kitab Hikayat Petaning ni muka 90 ni dah. Dia kata syahadan. Bismillahirrahmanirrahim. Syahadan tatkala marhum Tambangan di atas takhta kerajaan itu bendahara kayu kelat memerintahkan negeri. Ni dah. Kitab Hikayat dia sebut tu yang mula di marhum Tambangan. Marhum Tambangan ni iaitu dia mula di Raja Hijau. Dia mula senaga. Tapi belum Raja Hijau tu ada dah bendahara. Mejok zaman Ismail Shah pun ada dah, tapi tak ada catat. Dia sebut nama raja saja. Dia tak ada catat kata nama apa jadi bendahara. Hak tu kita nak ayat tak boleh lah. Malaikat kita temu kitab dulu pula. Hak demo ori. Hak dah. Walau alam lah. Tapi kalau kitab Hikayat ni dia mula di zaman Hijaz. Jadi kata zaman Mansur, zaman Bahdo, Patik Siam, zaman Mansur, zaman Muzaffar, zaman Ismail Shah, 5 orang raja ni tak ada tulis dengan jelas kata nama apa. Ada nama
nama-nama tu ada, nanti kita kena pergi siasat lah. Tetapi kalau mula di zaman Gajah Hijau ni jelas. Dia kata syahadan tetap kala marhum Tamangan. Gajah Hijau ni apabila dia mangkat, dia mati dah, dia meninggal ni, orang panggil dia marhum Tamangan. Tambangan ni nisbah kepada Kampung Temange. Kampung Temange di antara Lago Sembilan dengan Perigi Mok Mawi kok tulah. Dah kampung Temange tu duduk dekat tepi sungai. Lah ni tak ada lah kampung tu buat orang buat copak tang di Gurah tu. Asal kampung Temange hok duduk ko ning Pong Sago Mok Mawi Pong Sago Lago Sembilan kok satulah dah tepi sungai tu. Jadi wi namakan marhum Temange dengan kerana Gajah Hijau ni dia pergi gali parit. Di Temange tu untuk heret gali sungai gali mari tubik di parit untuk nak orang petani buat benda dengan molek tu. Wi subuh air tu dah. Orang panggil marhum Temange. Pada zaman Gajah Hijau duk takhta kerajaan tu, bendahara pada masa tu namanya Bendahara Kayu Kelak. Ni nama Kayu Kelak. Jadi bendahara kita ni di petani zaman dulu ni nama sebenar tak disebut. Ni hak pelik. Sebenarnya bukan pelik, panggil budaya orang petani. Supa juga Tok Guru pun. Tok Guru ni pun ada nama belaka. Nama dia belaka Abdul Rahman ke Abdul Qadir ke Abdul Mubin ke Abdullah ke Daud ke. Nama dia ada belaka, tetapi orang tak panggil nama. Zaman dulu ni orang panggil nama kampung. Ni budaya yang berpengaruh daripada orang Arab. Dan juga orang petani ni dia panggil nama kampung ni, wak emo raja ke wak emo ulama ni, kerana nak orang lain lagi tahu kata ulama ataupun untuk guru ni duduk di kampung ni. Ataupun bendahara ataupun datuk ni duduk kampung ni. Ya mudah orang-orang kampung biasa, orang awal tu nak pergi cari. Kalau ulama ni orang nak pergi mengaji, pergi menuntut ilmu, pergi buat berek, buat pondok nak mengaji dengan bapa. Kalau sebut nama saja orang tak tahulah kampung apa. Habis zaman dulu ni Tok Pobok orang panggil. Nama dia ada Abdul Rahman Abdul Mubin kata gila Tok Samir ke apa. Tapi orang panggil Tok Pobok sebab dia duduk di kampung Pobok. Hang bakal ngaji di Pobok tu nama dulu, Pobok Kawak, Pobok Kuat. Tok Tite. Nama dia ada tapi orang tak panggil. Nama dia orang panggil Tok Ketite sebab dia duduk di kampung Tok Ketite. Mudah orang ke hulu-hulu, orang ke mana pulak bakar, pergi jalan kaki ngaji 4-5 tahun klik. Di kampung Tok Ketite tu. Tok Menir Daya, Tok Berming, Tok Dala siapa ke ini, Tok Menir Ramoh ke Tok Menir Ramoh. Tok Seber, Tok Lasak, Tok Duku, Tok Puar gitu semua lah. Turut nama. Sebab kemudahan situlah. Kemudahan situlah untuk orang. Orang nak pergi cari nak jemur. Bendahara apa suka? Sebab dia orang Kedebel, apabila rakyat susah payah dia kena pergi jemur orang Kedebel. Orang Kedebel duk mana kau tu? Duk di kampung tu. Orang panggil datuk tu. Seperti juga dengan Kayu Kelak ni, bukan nama dia Kayu Kelak, tapi dia asalnya orang kampung Kayu Kelak. Tapi dia Kedebel jadi bendahara. Kayu Kelak duduk mana? Kita tengok dah. Bendahara Kayu Kelak memerintah negeri. Dan tetap kala bendahara itu hendak derhaka, tiada jadi, itu lalu ia mudik ke Sai, tiadalah hilir lagi. Jadi ia mula di zaman Gajah Hijau, bendahara dia nama Kayu Kelak. Jadi Kayu Kelak ni nak derhaka tapi tak jadi. Ingat ada peristiwa ni, saya biasa cerita dah dalam sejarah dulu ni zaman bak yang keberapa ni, bak zaman Gajah Hijau ni. Kata bendahara Kayu Kelak mari daripada negeri Sai ni, mari nak berontak, mari nak derhaka Gajah Hijau sebab dia tak boleh terima. Dia kata orang Tino nak meretah negeri. Raja Sai ni pun sokong mari belakang, tapi bawa mari siapa di istana tak jadi makna tu dia tukar fikir dia tak mudah, tak jadi derhaka lah dia kata. Dengan kerana ada peristiwa lepas kain selinir jadi kain lepas buh pala tu, mula situ
Ni kayu kelak. Maka kayu kelak ni lagu mana buat tak jadi, lalu ia mudik kesai. Mudik kesai ni klik kesai dia. Mudik kesai. Klik kesai dia makna negeri sai. Mana kayu kelak ni ia orang negeri sai. Dia rumah dia duk di sai. Pas negeri sai ni luah pula dah. Ada negeri sai ni mula di Pombeng ni. Dia mula di Pombeng, di Gege Pombeng ni. Gisuk siapa di Bukit Tanjung Naro. Kelabur, Kerubi, Maikeng, Pajera, Pek Bung Jingo, kawasan negeri Sai. Paduk mana kayu kelak? Negeri Sai ni. Dah. Nanti kita nak cerah sosok. Dah. Jadi nak kayu kelak sebenarnya dia duduk di celah-celah Bukit Kelabur, Bukit Tok Cuk. Bukit Kelabur, Bukit Tok Cuk, Bukit Mah. Naik ke Bukit Makor, Bukit Menedale. Jadi kayu kelaknya duduk kat tu. Tapi kapung kayu kelak dah ada dah. Kita cari tak temu dah. Tapi adalah dalil-dalil tu yang bukti ke kata duduk situ. Tu kayu kelak. Kerana kayu kelak ni dia berontak, dia malulah. Dia bawa orang sai mari ramai dah orang telubel loning lah panggil orang sai ni. Tapi sai zaman ni duduk di Jingo. Gajah dia duduk Jingo ni, orang kolek nung sai mari nak berontak tak jadi tu. Dia klik mari duduk rumah dia kayu kelak tu. Katakannya kayu kelak ni tempat sembunyi. Kampung dia ni duduk kalau tak tahdeh bukit, kok celah-celah bukit. Dia duduk situ terus. Wallahu alam dia kita kena cari lagi lah. Boleh ada duduk kat Bukit Mah kat Tuhmoh lah. Bukit Mah kat Kelabur tu. Dan mati bendahara itu pun di dalam kerajaan marhum Tambangan juga. Jadi bendahara kayu kelak tu pun dia mati pada zaman Raja Hijau tu juga. Mati bendahara kayu kelak, dia kena cari orang lain pula nak jadi bendahara. Jadi tamneng bendahara. Jabatan bendahara ni dia tak menurun. Dia tak serupa raja. Raja kalau pak mati boleh ke anak. Anak mati boleh ke anak hak lain lagi ke boleh ke cucu, boleh ke siapa pula turun-turun lah anak itu raja. Tapi kalau bendahara bukan. Bendahara ni mati bukan kata anak dia nak naik pula, bukan. Dia kena pilih pula dalam kalangan pak datuk-datuk ada petani tu siapa pula hak ni naik. Habis zaman dulu ni raja dia pilih. Gajah tak hamung ataupun gajah pun tengok akan dah kata kena ambil siapa. Apa kata ambil dia ni tak mau bergomo sama dia kok mana. Ambil dia ni macam gitulah. Yuk belakang-belakang sikit ya hak bendahara ni bergomo sama hak dia bergubuk nak jadi bendahara. Tu lepas pada zaman Gajah Kuning, bendahara tani itu bergomo sama dia dah. Mati ramai. Siapa ada satu ketika ni satu zaman Sultan Alung Junuh. Zaman Sultan Alung Junuh tu 5 orang bendahara bergomo musuh sama dia. Mati habis 5 orang tinggal seorang. Hak tu benar nak jadi bendahara. Begitu lalu. Tu kita nak cerita sosok dah. Jadi pengalaman besar lah. Jadi kita belajar jarah ni kita buat iktibar situlah. Dengan bergomo sama kita nak berubuk jadi bendahara. Sama dengan duk balah berdiri mari nak jadi tok nembai dah kata. Dia orang mati beramai dah. Tak kira dah. Mu mati dulu tak apa aku nak jadi. Kalau dia ni dah tak boleh hadiku nak bunuh dia ni. Begitu lalu. Tengoklah. Pengalaman dulu jarah tani kita dulu ni, kita ni tani jatuh ke tangan sia ni bukan sebab sia ni hebat. Kalau kita tengok jarah dulu ni, sia benar, sia mari dengan kapal layar mari dibakok ni mari serap tani jauh gitulah Tuhmoh mari duk pergi rumah kita pula tanah bumi air kita ni kita kena molek tanah bumi kita tiba-tiba ni tim jian mari benar pada Chauting. Kongcia duk mana? Kongcia tak ada pada masa tu tani yo balas sama tani dah. Bendahara cara bendahara raja-raja daerah balas sama dia dah. Pasti ya mari atas dah lalu. Balas sama diri dah pada masa tu. 1785 tu. Nak cerita tu. Dah. Maka apabila mati dan mangkat marhum Tambangan. Marhum tengah kerajaan. Mati Raja Hijau naik marhum tengah. Marhum tengah ni
gajah biru. Ya 3 orang ke? Hijau, biru, ungu. Maka hak tengah tu marhum tengah gajah biru naik bendahara angkerat jadi bendahara. Nama tak biasa dengar mana weh. Zaman hijau nama dia kayu kelak. Lepas tu gajah lepas pada hijau nama biru. Zaman gajah biru tu orang jadi bendahara tu nama Datuk Angkerat. Angkerat tu jadi bendahara dan ia itulah anak Jawa bangsa Sultan Mataram. Anak Jawa bangsa Sultan Mataram. Jadi orang yang jadi bendahara lepas daripada kayu kelak ni orang Jawa. Raja juga. Tapi dia bukan raja negeri Taning. Dia anak Sultan Mataram. Kerajaan Mataram ni kerajaan Jawa. Duk di Pulau Jawa lah Mataram. Lepas tu dia nama Angkerat. Orang Taning tu panggil Angkeroh. Jadi Angkerat ni anak Jawa pindah mari pada Jawa. Ya pindah mari mana kita pun ada hubungi dengan orang Indonesia. Jadi orang Indonesia pun tolong jawab kita lah. Dia kata kerajaan Mataram ni duk di Loning ni duk di kawasan nama Bana Gede. Bana Gede duk dekat dengan kota Yogyakarta. Yogyakarta pun tak apa, Jogja tak apa. Yogyakarta ni sampai ke hari ni pun masih ada lagi gajah Jawa. Yogyakarta. Jauh dengan Jakarta tu. Duk ke bawah tu. Duk kolek arah ke timur sikit, tapi duk bawah Surabaya ada atas. Jadi Mataram. Jadi pada masa tu dia gano Angkeroh ni dia pindah tubik mari pada kerajaan Jawa dia di Mataram mari duk Taning. Lari mari duk Taning kerana pada masa tu ni kerajaan Mataram tu dia musuh dengan kerajaan Pajang. Nama dia. Jawa dengan Jawa dia bergoma dah. Lepas tu perang pula dengan Madura. Lepas tu pada masa tu Mataram ni sultan dia ni Kedebe. Zaman kemoncak kerajaan dia nya Sultan Agung Hanyokro Kusuma. Nama Jawa lah tu. Sultan Agung Hanyokro Kusuma jadi gajah besar. Tak lagi lepas dia tu. Berlepas pada Sultan Agung Hanyokro Kusuma, Hanyokro Kusuma naik kepada Sultan Amangkurat I. Zaman Sultan Amangkurat I itulah jadi kerajaan Mataram ni jatuh. Sebab tak stabil. Gomo sama dia, perang sama dia, lagu-lagu mana duk jadi. Naik pula gajah yang kedua, lepas pada Sultan, bukan yang kedua lah. Lepas pada Sultan Amangkurat, naik pula Sultan lepas pada tu namanya Sultan Amangkurat yang kedua. Anak daripada hak dulu, maka pada masa ni dia musuh sama-sama adik-beradik. Musuh sama-sama adik-beradik, sama-sama kerabat dalam keraton Mataram. Maka Sultan Amangkurat yang kedua ni dia pergi minta tolong VOC. Dia pergi minta tolong syarikat Hindia Belanda Timur, iaitu syarikat orang Belanda. Pok ni dia ada berdeh. Ada senapang, ada berdeh panjang, ada berdeh kek, ada berdeh menetuk berapi ni. Pergi minta tolong demo ni untuk nak hantar gulawai dia hak duk berotak ni, adik-beradik dia juga. Maka pada kejadian itulah Rawi ada seorang anak Sultan Agung tadi namanya Angkurat pindah lari mari siapa di Taning. Dia mari duduk di Taning, jemur di Taning. Maka zaman Gajah Biru tu dia ambil Angkurat ni sebab dia bakal besar mari di Jawa ambil jadi bendahara. Pakuk mana ni Gajah Biru ambil orang luar nak jadi bendahara? Kalau kita tengoklah sejarah pada masa tu, dengan kerana Gajah Biru ni duk curiga, duk rakweng, duk takut. Kok fok-fok bendahara Taning dia hak dulu ni berontak kakak ya dah nama kayu kelak tu. Lepas tu nak ambil dia pula ni jadi susah. Ginilah, aku nak ambil hak ni.
Orang luar ni orang Jawa nama angkurak. Jadi angkurak nak jadi bendahara. Nak jadi bendahara. Angkurak ni dia duk mana asal dia? Angkurak ni duk konon juga. Duk kok sah Sungai Kota. Duk kok sah Sungai Kota kok Pajera kok nu. Kok Teluk Kretong kok nu. Asal dulu kok nu dulu. Lepas tu yo mari lah, lepas tu boyo jadi bendahara ni yo mari duk kok Takeh kok ni. Duk kok Takeh dekat-dekat dengan Gresik dah lah. Jadi bendahara. Gajah Tani Chen yo lah. Jadi bendahara. Kih-kih dia nya sebab dia bakal besar anak Sultan Mataram daripada Jawa, dan juga untuk nak tehep kuasa-kuasa fak bendahara duk debe takut mari duk berontak pula negeri, maka ambil orang luar yo taat setia cerak yo mari duk negeri kita tu. Tu jamin Gajah Biru. Maka dan mati bendahara angkerah di dalam kerajaan marhum Tengah juga. Gajah Biru duk jadi Gajah Biru ni jadi gajah tani 15 tahun saja. Lepas tu angkerah meninggal mati, maka apa ni? Dan ayah Datuk Ternam pula dijadikan bendahara. Dia jadi kata jamin Gajah Biru tu ya dengan dua orang bendahara lah. Kau Gajah Biru duk jadi naik baru-baru yo ambil angkerak. Pada bodoh tak lama angkerak mati. Biru dah lagi lah. Baru mati ambil pula orang baru pula. Orang yang ketiga ni nama dia Ayah Datuk Terne. Bukan Datuk Terne. Pada masa tu Datuk Terne tu orang lain. Datuk Terne tu debe pada masa tu debe dah. Tapi dia tak nak jadi raja. Sebenarnya nak jadi bendahara. Sebenarnya boleh dia dah. Tapi dia tak embuh. Dia tak embuh. Dia muda lagi. Bawa tak embuh tu cuwi kepok dia. Pok Datuk Terne tu ambil pok dia jadi bendahara. Nak meh-meh supalah dia. Maka bendahara yang ketiga tu nama Ayah Datuk Ternam. Terne. Terne mana? Terne tu, Terne Palah. Palah nak pergi Pomeng tu. Terne tu. Terne itulah jadi bendahara. Jadi Ayah Datuk Terne ni jadi bendahara biru. Jamin biru. Yang nyambung daripada Datuk Angkerak tu. Dan Ayah Datuk Ternam pula dijadikan bendahara dan mangkat marhum Tengah, marhum Pahang kerajaan. Bo naiknya Ayah Datuk Ternam jadi bendahara, dia tak lama Gajah Biru mati. Bo Gajah Biru mati, marhum Pahang kerajaan ni mana tu Gajah Ungu pula naik. Orang panggil marhum Pahang sebab ia jadi permaisuri Sultan Abdul Ghafur di negeri Pahang dulu. Jamin hijau tu ia jadi bini gajah, mudah kata. Gajah perempuan. Permaisuri, mahesi. Queen. Gajah pehe. Lepas tu dia klik mari lah. Apabila Gajah Biru mati ni, dia klik mari di tani sebab kena naik jadi gajah. Naik jadi gajah. Jadi pada zaman Gajah Ungu klik mari taning itulah hubungnya di antara Taning dengan Johor dan juga Riau tu rapat. Sebab dia ada peranak ke gajah daripada Riau. Pada siak ni mari duk tani dua orang. Nama Gajah Hassan dan Gajah Hussein. Gajah Hassan dan Gajah Hussein ni daripada anak Johor dan Riau. Maka inilah hubungnya di antara orang Taning dengan orang Riau. Tetapi Hassan dengan Hussein ni mari mati di Taning. Kena hukum bunuh. Dengan kerana dia berlaku beberapa hukum jenayah, maka orang Taning tu Taning dia guna syariat Islam, maka orang Taning tu hukum bunuh anak Puak Riau tadi. Hak itulah wakwi Johor mula ada masalah dengan Taning dengan kerana orang Taning tu pergi bunuh anak raja tadi. Tapi orang Taning tak kira lah raja tak raja pun dia buat hukum, dia berlaku hukum besar, hukum jenayah tu, jadi Taning tak kira. Sebab orang Taning ni dia pergi kata mu debe tangan mana pun mu orang luar mari duk debe mahku tak jang orang Taning. Orang Taning dia tak wilakah kepala dia. Kalau rumah dia tak sah apa. Kita orang kampung lah mari duk sini kampung ni debe tangan mana pun tak naik sebab bukan anak tepat.
Tu satu budaya getah ni dulu. Lah ni pun ada sikit-sikit dah. Maka mati bendahara ayah Datuk Ternam itu dalam kerajaan marhum Pahang. Naik gajah ungu. Dah. Lepas tu ayah Datuk Ternam ni dia jadi jok biru lagi. Tamang dia tak habis lagi dah. Baru nak ambil gajah pehek, gajah ungu, dia duk tak lama dia mati. Baru dia mati dah tu, dan Datuk Sago pula dijadikan bendahara. Naik pula Datuk Sago. Datuk Sago ni Sago Pau Manis. Bukan Sago Batas Kubu tu. Dah, kenal tak Sago Batas duk celah batas kubu dengan tunjung tu lah. Dah. Ke Ampun Maya lalu ni Datuk Sago, orang Sago tu lah. Jadi bendahara pula. Jadi pada zaman Datuk Sago ni ada dalam kitab sebuah pula hak cerita peristiwa ataupun kejadian yang berlaku zaman Gajah Ungu dan juga bendahara yang nama Datuk Sago ni, iaitu berlakunya musuh di Pia. Musuh di Pia sebaya, batu berlaku, batu hingga sapangan ada perjanjian di Pia di antara Datuk Sago wakil KJF Taning dengan Prakya Praklang wakil siye hak mari buat perjanjian di Pia, kata yuk ada wadiga pakko. Jadi haning ni kita nak pergi baca di Kok Sebaya tu. Jadi demo-demo Sebaya pun hubung mari dah, dan juga ada tanggal dah saya tak ingat. Minggu yang keberapa ni hak kita nak baca sejarah ni. Perjanjian Pia dan juga Christoph Kaufenberger. Dah orang barat hak mari di Taning zaman ungu, lepas tu pergi pergi dengan tolong Taning pergi dengan sia di Pia Sebaya. Dah. Kita pergi baca dak hak tu. Tapi nak tahu kata itulah ni Datuk Sago dah. Dan mangkat marhum Pahang. Matinya Gajah Ungu, marhum besar kerajaan. Marhum besar kerajaan ni Gajah Kuning. Marhum besar lah, ya anak sore, anak tino. Tak ada dah bakal lain daripada keturunan Ismail Shah tadi. Hanya ada sore yang nama Kuning. Tino pun tino lah, naik jadi Gajah Taning. Dah. Lepas tu, dan mati Datuk Sago itu dalam kerajaan marhum besar. Tu. Bawa naik Gajah Kuning, duk tak lama, Datuk Sago mati. Bawa Datuk Sago mati, orang yang naik jadi bendahara pula pada masa tu, nama dia Datuk Ternam. Datuk Ternam pula. Orang Ternam ni dua orang jadi bendahara. Dulu pak dia ayah Datuk Ternam. Lepas tu boleh ke Datuk Sago. Lepas tu naik pergi ke Datuk Ternam. Dulu pak dia biasa jadilah, mudah kata dia kata ni anak dia dah. Datuk Ternam. Jadi zaman Datuk Ternam ni lah berlaku peristiwa banyak. Sebut Datuk Ternam ni banyak. Lagu mana ceritanya kita kena hundur klik pergi dengar sejarah hak tajuk Datuk Ternam tu. Kita baca dah, kita pergi baca di Ternam ke sebulan lepas dah apa. Baca sebulan ke 2 bulan tak ingat. Pergi baca di Ternam. Lepas tu baca Datuk Ternam tu, iaitu pada zaman Datuk Ternam jadi bendahara tu, iaitu zaman Gajah Kuning. Berlaku apa ni berontak Gajah Kali dah. Gajah Kali Tok Meh mari daripada Jingo Negeri Sai tu, mari untuk nak wak kenak Gajah Kuning tu. Gajah Kuning dia membaik lari pergi di rumah Datuk Ternam tu, di Ternam tu. Lepas tu dia mau teh biu. Hubat lali, hubat mengatuk Gajah Kali tu, ingat tak? Dah. Lepas tu Gajah Kuning pun tak mudah mengetah. Puasa susah hati dah. Pindah dirinya gi ke Kelantan tu. Tinggal anak di Tabah tu. Dah. Gitulah. Di pun ni Kuala Legah Munduk. Dah. Gitulah cerita dia. Tu zaman Datuk Ternam. Jadi Datuk Ternam pada masa tu ni orang hak sedebesuk dah. Habis itulah Gajah Kuning kena ambil Datuk Ternam naik jadi bendahara, dengan kerana pada masa tu Datuk Ternam lah singo atau berima. Singo apa tu rima Datuk Ternam lah. Dah. Tu. Maka
Dan mangkat marhum besar. Dan mangkat marhum besar, marhum teluk kerajaan. Bawa mati Gajah Kuning, naik pula marhum teluk. Marhum teluk ni Gajah Bakar. Hok kata boleh ke apa ni? Lucu. Boleh ke apa ni, keturunan Gajah Jembar, Gajah Bakar. Gajah Bakar ni tak ada kesik mana, dia hidup jambu. Duk kok jering kok tu. Ya habis orang panggil marhum teluk, dengan kerana boya mati ni dia pergi tanah di teluk. Iaitu kampung teluk di jering tulah. Kita biasa gidah lah kat kubur tu, orang kat tu pun tak tahu dia memang tu kubur gajah apa. Benar 300 tahun dah dah. Dia mau tahu kata kubur gajah nama apa tak tahu. Jadi saya pun duk cari kok kampung teluk tu lah. Kok kampung teluk tu. Teluk Tali Ai tu lah dah. Teluk Pasir tu. Teluk Pia kok tu dah. Jamu jering tu lah. Marhum teluk. Dan mati Datuk Ternam di dalam kerajaan marhum teluk. Naik Gajah Bakar dari gajah tu, Datuk Ternam ni pun mati jamin Gajah Bakar marhum teluk. Dan Datuk Dok Rok dijadikan bendahara. Dah. Turunnya Datuk Ternam, naik pula bendahara baru namanya Datuk Dok Rok. Kalau kita nak kenal pula siapanya Datuk Dok Rok, kita kena hundur klik kita dengar bulan lepas kita pergi baca sejarah di Dok Rok, sejarah Dok Rok. Jadi Ning adalah perubahan besar sekali. Belum pada Ning ni, pok-pok hak jadi bendahara ni kalau kecik mudah-mudah ni ke fok sai belaka. Ambil jok dia orang mula-mula kayu kelak ke angkerah ke. Banyak ke fok sai walaupun Datuk Sago ke apa Datuk Ternam pun, tapi fok ni fok hak apa ni fok penyokong sai. Fok berat kot negeri sai fok ni. Negeri sai ni dia gajah pula hak kedebe. Gendah pada kesik ni fok gajah sai tu lubang fok kot lubang kedebe. Fok ko jingo, fok ko pek bung kot ni lubang. Hak kedebe rong pada kesik. Orang takut fok ni. Lepas tu kalau kita tengok agak berapa orang dah sampai ke Datuk Ternam ni 5 orang. 5 orang dah Datuk bendahara pada masa tu ni orang kolek sai ni saja jadi bendahara. Dah. Tapi tiba-tibanya kecak naik ke Datuk Dok Rok. Geno boleh ke Datuk Dok Rok. Boleh ke orang Dok Rok nocik ni. Asbab pada masa tu dah. Fok size diri ni dia pecah. Dia tak ada pecah. Fok size ni dia ke down, dia ke lemah turun. Lepas tu fok dia ada 2 fok pula hak duk kedai naik gati. Iaitu fok jereng dengan fok pujuk. Jadi fok pujuk dengan grup jereng ni dia tak jauh. Dia tak lama dah boleh ke fok size semua. Kita kena fok kita tak boleh weh. Tapi kalau nak tunjuk mudah-mudah ni fok jereng dengan fok pujuk ni nak naik jadi bendahara juga ni, takut bergomong dengan fok size. Fok size ni duk pergi lama-lama dah. Maka tiba-tiba naik ke Dok Rok. Jadi ada pihak kata apalah naik ke Datuk Dok Rok. Kecak ni Datuk Dok Rok pun dia kedai bayar juga. Dengan kerana Datuk Dok Rok tu dia bese dengan Fok Raja Segoro. Ya talie ya Dok Rok ni dia adik-beradik dengan cenok kau ni. Gi kau cenok, lepas tu ngah Goro, isteri dia tu ataupun fok kerabat dia nak pergi ke Segoro tu. Goro hak Raja Melayu lah, bukan sia. Keturunan Mustafa Sulaiman Shah ni Segoro dah. Dan mangkat marhum teluk, marhum Kelantan kerajaan. Mati Gajah Bakar, naik pula marhum Kelantan ni iaitu Gajah Mas Kelantan, Gajah Tino pula naik adik gajah. Dan mati Datuk Dok Rok itu di dalam kerajaan marhum Kelantan. Jadi gadah-gadah gitu semua dah. Jadi bonak Gajah Mas Kelantan, Datuk Dok Rok tu pun mati pada zaman itu. Lepas tu pia pula naik jadi bendahara. Allah, serta ya boleh ke orang Dok Rok. Dah orang luar sai ni. Lepas dah tu pula naik ke Datuk Sai pula
dijadikan bendahara. Klik ke orang Sai semula pula dah. Iaitu Datuk Sai. Datuk Sai ni orang Kelabur. Orang Kelabur ni jadi bendahara pula. Tapi tamning dia Datuk Sai. Cara seluruh negeri Sai tu, tapi umur dia duk Kelabur. Jadikan bendahara ni Datuk Sai pula dah. Dan pada zaman marhum Kelantan kerajaan itulah segala orang besar-besar Patani yang banyak berebut jadi bendahara. Ni hak saya royak ni. Bukan kata duk bahau mai lah. Hak kata balah sama kita ni, kita ni tanda siap dah. Apabila bendahara Sai jadi bendahara pada zaman itu dulu, zaman Raja Tino nama Raja Mas Kelantan, pada masa ni jugalah dia kata segala orang besar-besar Patani yang banyak berebut jadi bendahara, bakal nak jadi bendahara belako. Duk gomo sama dia banyak kali lah ni, sebab bakal nak jadi belako banyak. Dan mati Datuk Sai. Kalau kita tengok Datuk Sai ni mati lagu mana? Datuk Sai mati kena rebut. Kalau kita ingat Datuk Sai mati kena rebut sebab dia kena rebut ni, dia lari pergi ke Kampung Kolek Puk. Kampung Kolek Puk duduk dekat dengan Teluk Derame tu, nak pergi ke Kerubi tu. Tepi sungai dulu tu. Lepas tu dia gelebak kaki. Ingat tak? Saya biasa baca dah jarah ni. Dia gelebak kaki, naik gajah gelebak kaki, lepas tu pergi hundur giduk di bala. Hundur giduk bala ni, bala kabu tu. Dah. Akhirnya fok bendahara lain ni pun beramak lagi igak boleh. Ya sebab fok pujuk, fok datuk berkalai pauh gapo duk pakak habis dah. Nak berjatuh ke kuasa fok Sai. Yamin ni sebab kata kita kena teheling molek lah dengar. Sengah dia tok lu tak mau ngawe benda keno jadi lagu ni keno jahil. Kita jangan duk kata orang dulu jahil lah. Deh tak ada beza banyak dengan zaman ni pun duk gebuk tamning duk tak bergomo sama kok kita. Pakai ayat lah jadi mangsanya, hak sedih sakitnya kat ayat tu sebab pemimpin duk gomo sama pemimpin tu. Nak syurah sorak di masjid tu dak, pakai nak jadi belaka nak kedebel tu dah. Tu. Maka mati Datuk Sai dikih tu. Jadi orang mati sekali pada masa tu Datuk Sai, Datuk Anak Bukit dan juga Keceh Ne. Jadi alhamdulillah Keceh Ne ni lo ni orang panggil Cene. Cene dok rok tu Cene, tapi sebenarnya bukan Cene, panggil Keceh Ne. Dalam kitab boleh Keceh Handai. Keceh Ne, Cene di dok rok ni jadi orang panggil tepak gelengge. Tepak fok latih kolah copora lah duk situ zaman dulu tu. Lepas tu Datuk Anak Bukit ni Datuk Benteng. Datuk jaga sepadan, iaitu duduk di Anak Bukit. Di Anak Bukit ni di Bukit Lame Gelong Gajah ni, Kokpo. Deh, duduk situ. Tiga orang ni pakak. Mati belaka kena hukum bunuh. Fok benih hukum bunuh yalah sebab fok ni halah. Deh. Lepas tu pula dan mati Datuk Sai, siapa pula nak jadi bendahara, iaitu Datuk Bangsia pula jadi bendahara. Datuk Bangsia. Ni. Learning ni kita duk cari kampung Bangsia ni tak jumpa. Duk mana ni kampung Bangsia? Boleh jadi lisuh dah duk ke tepi sungai mana ni? Sungai Taning ke Sungai Jambu. Datuk Bangsia ni tak temu lagi dah. Kalau kita biasa dengar kampung-kampung Bangsia, minta tolong goyak lah sikit dah. Kata duk di mana ni Datuk Bangsia ni dah. Dan bendahara Tok Tua pun masa itu juga. Ni hak pelik ni. Mati Datuk Sai Lubeng ni. Datuk Sai Kelabur ni. Pada masa ni Datuk naik dua orang. Sama-sama tak jang muku. Dah, iaitu Datuk Bangsia dengan bendahara Tok Tua. Dua-dua ni jadi bendahara dua orang. Pelik lah ni. Jadi dua orang. Tok Tua ni orang Sae. Tok Tua ni iaitu kampung Tok Tua ada zaman dulu. Duduk di Sae tu.
Nama sa kampung Basa A tu kampung Tok Tua orang panggil. Ya ada Rabo, Tok Tua, Mok Mawi, kok sah tu. Kok tu sah tu. Rabo, kok sah tu. Basa A ni baru. Basa A ni mari ingat kata kosong tu ya. Basa A nama orang tu. Dulu panggil Tok Tua. Jadi masa ning sia ni ada tanda. Sia tanda hataning duk gomo taning jadi dua orang bendahara ni. Deh, iaitu dia kata zaman Raja Emas Kelantan ada datuk dua orang khatjengkan. Datuk Sai Cak Meng Sai, Datuk Bang Sia Yu ที่ในพระราชวัง Datuk Sai ส่งโต๊ะตัวและพวกไปฆ่าคู่แข่ง แต่โต๊ะทัวกลับไปนำเจ้าเมืองพัทลุงมาครองปัตตานีแทน และตั้งตนเองเป็นบรรดาฮารอนี่เขาเสียตานโนนี่ต่อมาดาโตไซมาชิงอำนาจคืน โดยขอความช่วยเหลือจากสงขลาสามารถกำจัดโต๊ะตัวและเจ้าเมืองพัทลุงได้โต๊ะตัวเมื่อแพ้ก็ร่วมมือกับวันอนมเชื้อสายราชวงศ์กลันตันที่มีปัญหากับกษัตริย์กลันตันอยู่ในตอนนั้นต้องการแย่งชิงบัลลังก์มาตีปัตตานีแต่ไม่สำเร็จอยุธยาดูจะพยายามแก้ไขปัญหาความขัดแย้งนี้โดยให้โต๊ะตัวไปเป็นเจ้าเมืองตรังและวันอนมเป็นเจ้าเมืองพุนพินแต่ทั้งสองคนจะกลับมาฆ่าดาโตไซอีกครั้งและทำได้สำเร็จโต๊ะตัวจึงเป็นบรรดาฮารอและวันอนมเป็นเสนาบดีวังเรื่องราวยังดำเนินต่อไปโดยมีการสู้รบกลับไปกลับมาอีกหลายครั้งดึงเอาสงขลาพัทลุงกลันตันและอยุธยาเข้าร่วมด้วยจนในตอนท้ายของรัชกาลราชามัสกลันตันการแข่งขันเรียกได้ว่าถึงจุดเดือดโดยแยกออกเป็นสองฝ่ายหนึ่งถือได้ว่าเป็นพวกที่มาจากเมืองสายประกอบด้วยดาตุตานอห์เมรอห์ดาตุทารับดาตุดาจังซึ่งเป็นฝ่ายชนะกับอีกด้านคือฝ่ายกลันตันและสยามได้แก่ดาตุกัมพูสตาวันอานมซึ่งถูกลักษมานาดาตุปูยุตซึ่งถูกฆ่าโดยลักษมานาดาตุปูยุตหนีไปตรังกานูและดาตุราจกดีหนีไปเบสุดini ada dalam tanah siapa? Smithy M. Alexander Hamilton, a Scottish sea captain in Southeast Asia 1689 to 1723. Lah kitab surat nama Silkworm Books. Tu dia. Tu faham lagi. Lepas tu ada dalam hikayat TUAN Viat DK. Tu dia. Ni cerita ni ada sebut dengan kerana dia kata duk pergi mari puak ni. Lepas tu duk pergi mari di antara bendahara ni untuk nak benar juga sama-sama bendahara ni. Jadi di puak ni gi tarik mic. Gi tarik mic orang luar masuk, iaitu heret Patlung dengan heret Segoro heret sia mari tolong puak dia bergomo. Letak ni pun ada sebut. Jadi kata dengan sebab ada heret orang luar masuk ni lah jadi sia ni dia nanti celah ya. Pada masa ni Taning ni tak ada dua sia. Faham tak tu? Taning ni negeri Taning, tapi pada masa ni dekat-dekat nak jatuh ni. Masa ni zaman fok-fok bendahara duk gomo sama bendahara ni untuk nak benar kita ni dia pergi hajak puak tu, hajak puak segoro, hajak puak pergi mari duk dengan puak dia. Untuk nak perang. Berperang lah dah tu. Sia kata gini lah muh lah dah tu gini lah. Mari jadi gajah di terang sore. Kau tu. Lepas tu gitok di Punpin sore. Punpin tu di Surat. Orang Melayu lah di gajah dia tu. Tak jadi demo ni geduk dia tu dah pun pakak pula mari tes mula. Duk mari-mari gitu. Akhir sekalinya siapa hok panggil kata siapa ke perekat hengak sekalinya apabila semua bendahara di Taning tu becek jadi dua puak terus. Jadi becek di dua puak terus ni orang panggil puak grup Sai dengan grup Kelantan.
Fok Sai dengan Fok Kelantan duk gomo bakal sai. Iaitu Fok Sai ni ada Fok Datuk Tanah Merah, Datuk Tarak, Datuk Dajeh, Datuk Sai sendiri, benih Fok Sai. Fok lagi ni Fok Kelantan dengan Sia. Jadi Fok Kelantan ni pakat dengan Sia, iaitu Fok Datuk Kepusta, Datuk Wak Andung. Fok ni halah. Sebab apa? Sebab Datuk Pujuk tolong Fok Sai. Datuk Pujuk ni geno yo tak ada langsung kalimah pujuk ni jadi bendahara. Kok mana? Deh. Kalau kita tengok gak pujuk ni kedebe juga yo bakar-bakar besar di pujuk ni. Tapi fok pujuk ni yo tak ada jadi bendahara. Sebab fok pujuk ni sama dengan fok buah. Iaitu fok ning ni yo tak mai sai bendahara. Fok ni yo sai Laksmana. Dah tu. Laksmana ni fok perang, fok metak. Dia bukan fok bendahara ni fok pokrang, fok politik. Fok karmeng, fok main politik, fok duk mengetah urusan negeri, urusan raja, urusan gapo ekonomi gapo ni bendahara. Tapi kalau Laksmana ni wak kerih, wak pedang main silap bergoma terus. Jaga benteng, jaga benda besar, jaga askar, jaga tentera, jaga laut, jaga kapal, perahu, perang ni Laksmana. Jadi pujuk ni lama-lama dah ni fok ni pergi sai tu semua fok pujuk. Habis sai pujuk, sai benar daya. Kok sah lek tu banyak ke nak pergi. Yo sai bukan sai politik, kok lek tu yo sai berahak sening kelubuk dia laga tu kok sai tu sai bede panggil tu dah. Sai Laksmana lah sai bergomo. Dek meja dia kelubuk berahak sening pujuk. Kok sah tu semua grup Datuk Pujuk ni yo fok pergi supaya gak sai buah pun ngano orang buah ni tak ada jadi bendahara. Sebab buah ni Laksmana. Yo sai kita gambar mudah-mudah tu sai tok meneng dengan sai nayuk betul yo lain-lain. Tok meneng ni Mahat Thai. Deh. Mahat Thai ni yo kedebe. Yo nanti pokrang, nanti kawal kontrol keamanan gitulah. Tapi kalau sai nayuk betul ni badai pentak bere mukim ni yo sai patena, sai maju. Nuak batah ke nuak jalan, wak ketop, nuak TAP ke nak maju insan manusia ke nak kerusuh ke nak wak kerongkang projek-projek tu. Yo duk di abata nayuk. Yo sai lain-lain tu. Nayuk abata dengan Tok Meneh sai pokrang Mak Thai suku. Gini supaya bendahara dengan Laksmana tu. Dah. Jadi kata walaupun support lagi ni you heret sia mari tolong pakat dengan fok Kelantan pun nanti nak pelembuk tanding juga you nak naik gati tanding. You kalau kira tu lagu tu jadi politiknya. Tapi halah juga fok sia dengan fok Kelantan. Benar fok Sai tu. Fok Sai ni you bagi kota. Jadi fok dalam kota dengan fok hok mai kok Sai ni you pakat dua ni. Lepas tu fok luar kota pakat dengan fok Kelantan dengan fok sia support lagi. Ni halah. Fok ni dah. Maka kalau kita tengok sini ni gitulah sebab haduk balah di antara bendahara ni mudah kata Fok Laksmana masuk. Fok Laksmana ni ada askar. Walaupun bendahara dia ada anak buah dia, anak tangan dia. Tapi apabila Laksmana masuk mari ni kita meh-meh supaya kalau lah sepa duk rege duk balah tu Fok tahang mari nak tapang. Fok tahang duk lek Fok mana ukat nak benar gitu sebab tahang dia dah bedai. Pas Laksmana ni dia masuk duk ini. Kalau kita ingat pada yuk dulu, kata duk musuh tu, bendahara Laksmana di buah tu duk dia tak kata apa. Dia tak mahu masuk campur tangan, tahang. Dia jaga tahang nak masuk campur tangan urusan negeri ni sebab dia kena duk pergi. Mengetah ni fok politik. Dia mengetah tak boleh hadir, tak boleh pergi, mari aku sendiri. Jangan kalau siapa tahap tu ni susah sikit tu. Mengata payah weh buat politik tu. Tak apa tak lagi mana mai fok bede kena mari duk bercara. Tak gerak. Dah bukan kata tak leh, tapi kena siapa tahap kata teruk benar. Tapi sia ni kalau negeri sia ni berdoa pula dah. Kok tu sikit kau ni sikit bertahan mari dah. Tani dulu you tak siapa tahu tu you kena siapa cuk hok hangak sungguh baru askar ni kena masuk campur urusan negeri dulu. Dak tak ada gitu. Tak serupa lah dengan sia sikit-sikit cek kamlang dah tanding tak apa dah tu kecek kira dulu dah maka kikot tu dah siapa kok tu dah
Deh. Zaman tu dua deh. Tapi akhirnya tok tua dengan bengsia mati belaka juga tu pun. Deh. Maka dan Kempusta jadi bendahara 7 hari. Gomoh biru ni orang nak jadi bendahara pula pada masa tu namanya Datuk Kempusta. Iaitu orang Seta Kole itulah. Seta Kole tu masuk ke Lagu Sembilan tu. Orang Seta. Nama Seta tu, lepas tu jadi bendahara Seta juga. Tak ada dah jarah dia. Kempusta ni jadi bendahara 7 hari. Jadi 7 hari saja. Jadi 7 hari kena rapah pula oleh seorang pula mari senjoh turun dah. Ya pun turun mari tak mau jadilah, takut. Naik ke pula kepada siapa? Datuk Tanah Merah. Datuk Tanah Merah pun terbit dari Siam. Kau mana pula Datuk Tanah Merah ni? Tadi duk kali dengan Fort Sai. Lawan dengan Fort hok Sia dengan Kelantan duk lek belakang tu. Rok ni juga agak Sia pula mari untuk waktu turun hok dulu tu. Datuk Kempusta. Hok ni tak ada dia mati lah Datuk Kempusta tu jang mudah-mudah kek tangi halah ambil kamu turun dia apa. 7 hari saja jadi. Maka Datuk Tanah Merah lah jadi bendahara. Dan mangkat marhum Kelantan, baru mati Gajah Mas Kelantan. Zaman dia duk jadi gajah tu berapa orang bendahara duk bergomo tu. Jadi stas-stas-stas ni duk berebut. Payah Getino pula. Bakal jemaah Kelantan tak ada keramat supaya gajah Sriwangsa dulu. Alah susahnya cerita deh. Kita dengar gitulah nak kena hak zaman dulu tu. Dan mangkat marhum Kelantan, mati marhum Kelantan baginda kerajaan. Baginda ni Gajah Mas Cayam. Gajah Mas Cayam, anak Gajah Mas Kelantan tadi. Gajah Mas Cayam ni orang gelar dia baginda. Sebab dia klik gi guna nama pesen zaman dulu, zaman Taning, zaman Melayu lah tak mau panggil bek dulu dah. Bek peracau-peracau itu saya panggil, dia nak panggil baginda. Maka Gajah Mas Cayam tino juga. Mati Datuk Tanah Merah di dalam kerajaan baginda dan Datuk Bengrekam dijadikan bendahara. Apabila naik Gajah Mas Cayam, orang nak jadi Datuk bendahara pula namanya Datuk Bengrekam. Datuk Bereke. Datuk Bereke ni iaitu kampung Bereke ni duk di Bukit Laceh. Orang panggil Bukit Kota tu, Bukit Laceh duk kok rakok. Jadi kampung Bereke ni sebenarnya dia kampung hok suk sungai Getok Rakok. Getok Rakok ni sungai yo gi ke Lasak, gi ke Dalo ni dah, gi ke Tanjung, ke Pia, Pluwe, gi tubik di Jambu tu. Sungai tu jadi Sapa Rakok. Lepas tu bos Sapa Rakok dia di kolaps luah. Situlah kampung Bereke. Loning ni jadi kampung Laceh. Kalau bahasa Sia ni panggil Bang Rakam lah. Situ tu Bang Rakam. Situ sungai. Lepas tu dia di Sungai Haluh dah. Lepas tu dia di Sungai Haluh ni hanya kena naik perahu haluh lah. Naik pergi Sapa di orang panggil Sapa di Kampung Air Putih. Suk mata air duduk situ yo hak aji ni. Dia tak ada dah sungai ni dia pandak suk sekatu yo Sungai Jambu. Sapa di Air Putih. Air Putih ni pun tak ada dah Kampung Air Putih. Sebab ia jadi hotel dah tak ada. Sebab ia jadi kampung NASA. Jadi kampung NASA tu sebenar dulu tu NASA ni hok pindah dah. Asal NASA ni duduk di kampung Air Putih. Air Putih ni duduk kaki bukit. Jalan kaki bukit jalan hok NASA nak pergi temuh Teluk Mekna. Kampung NASA nak pergi tubik di Teluk Neng. Nak pergi tubik di Cabai Pak Kok Muk. Anak Buluh, Teluk Mekna. Celah tu lah kampung Air Putih dia panggil. Tapi lo ni tak ada dah orang sebab bo jadi copak tang lek nung, lepas tu bo jadi bo ya kampung Air Putih ni ya lisuh dengan kerana berlakunya musuh tak Bukit Leweh tu. Zaman Sultan Abdul Qadir Jabat 3. Zaman Usman Effendi Turki, Fort Baloh hidup gomoh tah Bukit Leweh tu, Bukit Nasab, Bukit Segong, Bukit Tangga tu.
Maka risuh kampung air putih, orang tu buat mai duk luar tu jadi Nasa. Bo Nasa ni orang sia mari tok nama kampung Namsai. Bish. Nasa tu dah. Nasa tu sia panggil Namsai, tapi asal Nasa tu ya air putih. Duk dalam tu. Dah kena hajak kita nak pergi tengok, kita pergi dah sekali. Dah orang Nasa kita duk tunggu juga weru-weru pemuda Nasa ni bila nak hajak kita pergi. Dah Nasa hajak marilah kita nak pergi di air putih tu. Dah tempat berlaku, tempat Tengku Abdul Qadir Pok Tengku Mahmud Harimau Malaya duduk nusuk atas bukit tu. Kali dengan Fort Turki duduk atas bukit air putih tu. Jangan buat main bukit tu lek ni Turun Serong, Turun Cok Bongo, Turun Leweh, Turun Teluk Mena, Nasa, Bukit Kung. Situ tu. Dah, tempat molek tu strategi molek tu. Dah. Habis Bang Reke, lebih dah Bang Reke situ. Dijadi ke bendahara dan mati Datuk Bang Reke itu di dalam kerajaan Baginda juga. Dan dijadikan Datuk Tarak pula bendahara. Lepas pada Datuk Berke, maka Datuk Tarak pula nak jadi bendahara. Kalau kita tengok ni Datuk Tarak, Datuk Tanah Merah, Datuk Sai, Datuk Dajeh ni Fort Tula, parti Tula. Pak kita tengok Tok Tua, Datuk Keposta. Fort ni Fort Tula. Ya grup tu. Grup bangsia Tok Tua hak gebuk tadi. Dah. Ya kalau kita tengok kat bawah belah hak ni gebuk. Jatuh hak ni, naik hak ni, nak ni dah gile. Parti A dengan parti B dua ni. Maka cerita ni ya gisuk di Datuk Tarak. Sebab orang yang tulis jarah ni hikayat ni dia tulis dia tamat sejarah dia ni belum ada tanding jatuh 10 tahun. Maka dia kisuk di zaman Raja Dewi, Raja Alung Junuh. Lepas dia tu pula tu dia kena tengok orang lain pula. Lepas dia tu mudah kata tani tak ada bendahara dah. Sebab debeh habis. Bendahara hak jelas tak ada. Lepas dia tu dia ada Alung Junus, Datuk Pangkalang Pauh, Kalai Pauh di Pobok tu, Pobok Kuat, Datuk Pujuk, Datuk Jambu. Bergomo sama fort dia mati habis. Soalan kecil banyak. Lepas dia tu naik Raja Alung Junuh, naik Raja Sultan Mak Dua, ambil orang Kelantan jadi bendahara terus, hancur tanding jatuh ke bawah siye. Itulah cerita dia. Dah cerita dia fok-fok bendahara ni duk jadi masalah ni zaman itulah. Lagu itulah duk jadi turut-turut sejarah dulu. Jadi kampung-kampung yang saya sebut tadi tu ada yang masih ada lagi sampai hari ni dan juga ada yang kampung lisuh dah. Seperti Bengsia kita cari tak jumpa. Kampung Datuk Bengsia. Datuk Terni tak apa tahu, Datuk Dorak tak apalah, Datuk Sai pun tak apa, Datuk Berke pun tak apalah, ada nama siap-siap. Hak tak ada tu hak tadi. Lepas tu ada hak pindah-pindah pun ada lah. Asal kampung tu baru tu luar tak nama baru dah. Gitu pun ada. Kita tengok sikit weh soalan pada malam ni ada gapo tik weh soalan. Oh tak ada jumpa soalan. Ada soalan ke kalau tu? Cuba okey so. Kita nak jawab soalan sikit malam ni Datuk Pujuk orang sebut kata. Datuk Pujuk sepuluh ayat tadi dah. Apa ni dia Pujuk ni, Fok Bakar Pujuk, Datuk Pujuk ni ya sai Laksmana dah. Sai Meta. Ada jawab atau Tok Tua ni duk di pose bahasa A. Celah pose dengan bahasa A, situlah Tok Tua. Terima kasih, kau jelas dah. Orang kata Kuala Legeh duk di Chaiden, Thai Malay, Tit Kelantan, Mi Menam Kolok Kanyu. Kita gidah. Saya gidah hak ketika minggu belum ada ni. Belum ada ni 2 minggu ni hak pergi baca sejarah di Taban. Saya dibawa oleh orang kampung Carok, kampung Nak Kuing tu, dan kita pergi di Kuala Legeh. Kita pergi dah Kuala Legeh, asal kampung Kuala Legeh mana ada orang tua pergi tunjuk, pergi tengok. Situ dah tempat Gajah Kuning menyupah. Jadi sepadan dengan Kelantan hari ni pun Malaysia lah. Dia kata ada riwayat atau kayu kelak duk di Weng. Kayu kelak hok di Weng tu
bukan kayu kelak hok sebut dalam ni. Tu kayu kelak so lagi dah. Dia ni pun nama kayu kelak juga. Tak tahulah. Perang thi jaha แบบไหน Datuk Siok mi mai Tasai ulama lah Syekh Ali Nurul Alam siapa? Pani ada orang suruh jelas kata kerja dia bendahara ni gapo. Okey, insya-Allah. Jadi hal lain lagi tu tak apa deh. Ni jelas Tuan Sulung ni siapa. Gapo benda kita tanya tadi ni dia ada dalam jadual saya belakang dah. Jala duk dalam tanggal 29 bulan ni po. Kita baca sejarah jala. Lepas kita pergi kok jaha kok siok kok nung deh. Lepas tu Tuan Sulung gapo ni nanti siapa ke tahap nu. Kena kau hundogi ke kau belakang nu deh. Datuk siok ni gapo nanti nak baca kau malam-malam nu. Ali Nurul Alam ulama gapo pun kita nak baca malam hok sakut dengan ulama. Deh. Mari kita kenal bendahara sikit. Kalau bendahara ni kalau mudah-mudah kata bendahara ni nayuk Rakyat Menteri. Bukan gajah. Pas zaman dulu ni dia mengetah sistem monarki. Sistem meh supaya kalau kita banding hari ni kok tak supaya ngasih zaman ni kita nak kecek ni kalau banding hari ni meh supaya zaman kerajaan Brunei, kerajaan Jordan, Saudi, Qatar, Arab hok ada gajah jadi tuan negeri. Menteri ni pun anak dia, cucu dia hok gajah belakang. Deh. Pasal itulah. Lepas tu bendahara ni orang hok gajah latih untuk jadi wakil dia pula mengetah negeri. Gajah dia duduk dalam kota, dak urus semua tu dak lah. Jadi bendahara tu lah. Bendahara tu seolah Perdana Menteri. Lepas tu gu dia dengan bendahara ni iaitu Laksmana. Laksmana ni ke MNA. Musuh, perang, jaga negeri, jaga gajah. Ni Laksmana. Jadi Laksmana dengan bendahara ni sama besar kan kira. Tapi bendahara dia gapak dengan gajah sikit. Dua side lah mudah kata. Side politik, jalur politik dengan jalur tentera. Faham mengetah negeri ni ya jalur politik lah bendahara tu. Apa dia sebut sosok-sosok ni sebab dia mau hidup belakang gajah. Tapi militer, tentera gapo ni ya Laksmana. Laksmana ni dia tak banyak puak. Hak lepas dah ni dia fok beruah, fok pujuk, lepas tu fok sai. Sai ni kena yo deben ni bendahara yo pun banyak orang sebab salah satunya Laksmana ni ya sai pun duk pergi juga. Jalur sai, grup negeri sai, grup beruah dan juga grup pujuk hak duk pergi Laksmana besar-besar. Dah kalau bendahara ni hak duk sebut tadilah banyak-banyak. Dah. Gitulah sejarah tani kita malam ni untuk bendahara. Minggu depan ni kita tak baca hak pusat ni lah. Minggu depan ni kita nak pergi kita nak sebut dah. Kata sejarah mana pula minggu depan ni senar depan lah dah. Sejarah Sego. Kita nak pergi di Sego kota tu. Dah, kita pergi kecek hal legeh dulu tu. Lepas pada tu pula kita pergi di Pia. Kita nak ngaji Christoph Karl Feinberger dan juga perjanjian damai zaman Raja Ungu di Pia. Lepas tu pula kita pergi ke Wang. Dah, minggu yang ketiga lepas pada ni kita pergi sejarah Wang. Wang Bukit Tan, Wang Golok ni kita pergi tengok pula asal usul Wang kok nu pula dah. Lepas Wang tu pula jarah Jabak. Jarah Temangi, jarah Jabak. Lepas tu pula pergi ke sejarah Jala. Panjang lagi lah mudah kata kita nak kokok lagi dah. Kerana Tubik Lagu Ning ni atas orang Padah saya ni. Kalau kita nak tahu kawasan kita, kita Padah mek lah. Pak kita pun saya pun pergi baca kat Nung lah. Tak ada waktu tak kena buat majlis ke apa besar-besar dia dalam sakut. Kecek Lagu Ning je.
Deh, asalkan kita pergi kono peluang untuk pergi kecek-kecek cari kono juga. Maklumat-maklumat tamah hok mana ada dalam surat-surat hak dari pusat ni. Dan juga jangan lupa tanggal 11 bulan 11 kita nak buat kita nak buat majlis tahlil arwah dan juga beberapa agenda kita seperti kita nak baca nazam Patani Jatuh, kita nak baca kubah, nak baca syair Syekh Ahmad Al-Fatani tentang kesusahan belayar daripada petani pergi sampai ke Mekah. Kita nak baca juga dan kita nak baca zangi tradisi biasa dulu. Semua ni kebajikan ni untuk mengingati hari Taning Jatuh, hari marwah kita pecah, hari tok nenek moyang kita kena igat, kena bunuh, dan hari yang paling sakit dan pilu kali bagi satu-satu negeri yang sudah berdaulat tapi digampah dijajah oleh bangsa asing yang kafir itu tadi deh. Maka kita nak mengingati, tak ada nak buat apa banyak, tak ada nak pakai semangat apa deh. Hanya kita nak ingat orang-orang tua dulu, seperti mana lah ni kita dah ingat ke Rasulullah, kita dah buat maulud apa, dah ingat dah jamu orang apa, dah buat amalan ni. Maka kita nak buat untuk kita hadiah amalan kita ni kepada orang-orang leluhur yang mati belum kita, yang berjasa kepada tanah air. Begitulah majlis kita bakat bersamalah. Dan juga kalau siapa nak bantu kerana majlis kita ni kena bakal modal juga, saya pun khidmat lagu ni dah tak ada waktu duit sendiri dah, kita pun tak ada. Maka kalau siapa nak khidmat bolehlah masuk dalam nama Sukipli Kabel tu dah. Tu juru teknik kita hodok live. Malam ni kita masuk di situ boleh. Dan paling rendah ni kita nak sebelah kok saja. Kalau boleh wisten tak apa, sebelah cuk sebelah. Sebelah kok, sebelah kuping. 18 baht, 18 setang. Tu saja. Kita nak, sebab apa kita nak ingat sebelah. Tapi hak istimewanya kita dapat khabar daripada sahabat kita daripada Kedah, orang Malaysia Kedah tu nak buat Kedah jatuh ke Syria juga pada tanggal 12. Lepas tu orang Kedah kata, dia berhubung dengan saya dah, dia kata dia nak buat 2 hari lalu dah. Saya pun kejut juga, orang Kedah semangat juga. Orang Kedah kata dia nak buat tanggal 11 lagi dah untuk nak pergi ke Taning. Lepas tu tanggal 12 tu dia nak buat untuk Kedah. Lepas tu dia kata hak dia tanggal 12 dia nak belarak kat batas bawa bendera merah harimau mengkam. Dia bendera merah rimau dok kepang tu. Lepas tu dia kata dia nak buat bendera Taning. Musim di Kedah. Tu kita kena tengok lah Kedah lah. Ni tak nak bersakut pun dengan kita orang petani, tapi sakut dengan orang Kedah. Orang Kedah sendiri. Pasal dia hatta dah ramah saya, dia tulis dah Petani Merdeka. Jangan sakut dengan kita lah. Tu kita tak bersakut tu. Tu hal orang Kedah suku. Sebab orang Kedah pun dia duk bakit jarah dia tu 12 belah. Lepas tu dia nak buat Taning, nak hadiah with Taning juga. Sebab Taning dengan Kedah ni adalah sedaging sedarah, seperti mana orang Kedah zaman dulu, Raja Kedah royak kata cubik cubik Taning sakit sampai ke Kedah. Orang Kedah zaman dulu dia royak lagu tu, dia pegang lagu tu, cubik Taning cubik pohon Taning sakit pohon Kedah. Itulah hubungi seagama, sebangsa, senasib kita Taning dengan Kedah. Juga Kelantan, Gandung pun supaya kita seluruh tanah Melayu tu adik-beradik belaka. Tapi Kedah ni semangat tinggi, batu dia nak buat InsyaAllah kita sebelah dengan sebelah. Nanti dengar khabar kata di mana. Malam ni minta maaf lah. Makan masa 15 minit dengan kerana kita nak istihar tu lah. Lepas tu kalau nak menyokong, bantu lah. Sebab majlis ilmu, majlis ilmiah agama, kita nak buat tahlil arwah. Lepas tu nak buat roti, nak berjamu orang gitu ya. Bolehlah bakat lah sebelah kok saja. Masuk dalam banci saya, banci juru teknik tu nama Sukipli Kabel tu, perompe pergi situlah. Deh, sebelah cuk sebelah semua apa? Banci berbeli. Tu berbeli pula. Nama tu nanti nanti nak post sekali lagi dah. Lepas kita bakal masuk situlah. Tujuan kitanya nak guna dalam acara sakut dengan Petani Jatuh tu lah. Sebelah. Maka malam ni sekat ni saja dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Allahumma